Tapi apa yang dia bawa tu, kita faham dia nak dapatkan undi Melayu. Dia terpaksa jadi Ultra Melayu. ultra Melayu. Macam Wan Faisal cakap lah, saya kena jadi lebih fast daripada PAS. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ni episod 40. Not bad. Tapi 40 before kita tu, boleh bertahan. tapi 40 ni episod special ni, kita ada tetamu special. Yes. Tetamu ketiga kita. Ya. First, adik. Dua, YB Senator. Siapa? Adik Burhan. Adik Burhan, lawyer. Oh, adik Burhan. Ya, adik. Yang kedua, YB Senator. Hasbi Muda. Yang ketiga tak nak sebut lagi nama sebab apa, kita nak laksanakan kita punya tanggungjawab, iaitu kita nak promote baju ni. So baju ni, my friend daripada PJ, dia kata tolonglah promote baju ni sebab apa, kita ada buat campaign. Kita ada campaign untuk promote mana-mana produk kat Selangor ni secara percuma, tak perlu bayar kan. So dia bagi aku satu helai baju untuk aku promote. So baju ni simple, kalau korang berminat, microfiber ngam lah. Boleh lah bagi aku ngam lah dengan harga dia dalam RM30 ke RM25. Ngam body shape kau. Ngam lah dengan aku. Aku suka lah. Okay, faham. Boleh je contact dekat description kita, kalau letak kat bawah YouTube. So boleh contact kalau berminat nak beli. Dia ada TikTok ke Instagram punya shop ke? Dia ada. Nama dia baju kita. Tapi dia tak Baju kita. baju kita nama dia. Okay, so Tapi guys, nanti tengok dekat TikTok ke Instagram, jumpa baju kita, first like, lepas tu share sebanyak mana. Korang boleh repost balik video-video, ataupun kalau diorang buat live, support lah live diorang. Kita support budak umur berapa? 25. Anak muda baru nak berniaga kan. So untuk bisnes macam ni kita boleh support. Mana yang kau rasa berminat, kau boleh beli. Sebab aku tengok daripada tadi, lawa juga design ni. Not bad lah. Aku suka sebab dia kata awak negeri mana. So kat sini ada Selangor, ada Johor, ada semua. So macam okey lah kot nampak satu Malaysia dengan konsep airline sikit. Sebab aku tengok daripada tadi kau pakai, fikir ini kalau pakai lawa juga. Tapi sebaik kat depan lah. Kalau dekat Dia baju tak sekali body tau. baju lah. Baju tu lawa. Tak, yang pakainya tak. Baju je lawa. Ni kalau design ni dekat belakang, buat pergi solat bahaya lah. Kenapa? Orang tak fokus macam, awak negeri mana? Cari Selangor. Kau nak Negeri sendiri kan. Tapi lawa, bagi aku lawa. Dia punya colour dia, Belakang ada apa? kosong. belakang kosong. Kosong. Dia punya ni dia cutting dia macam mana? Katin ni standard microfiber lah. Microfiber. JC punya. Oh, okay, faham. Katin JC. So that's why, okay, kita enough kita punya promotion. Kita nak kenalkan kita punya panel special kita. Walaupun korang dah dengar suara dia sikit-sikit tadi, tapi mungkin korang tak nampak muka dia. Korang Restu tak tekan lagi kamera dia. Restu, kau dah tekan belum Restu? Belum lagi. Okay, baik punya technician. Mantap. Berdengar arahan. Naikkan gaji dia meh. Okay. Nak kenalkan kita one and only Haziq Asfar. Sila Zik, kenalkan diri. Sabar. Khabar baik. Baik, Alhamdulillah. Senangnya buat joke. Intro macam tu je. Apa kata Zik? Kita start intro yang simple. Kita orang nak tahu juga. Dulu kau nak berapa? Anak nombor berapa? Sekolah kat mana? Asal mana? Menyampah pendengar-pendengar kita dengan siapa lah Mamat ni. Ya, kau sudah nak kenal kau. Okay. Cerita sikit. Yelah. Asal Tanjung Malim. Okay. Jadi dulu sebenarnya waktu Tanjung Malim tu, Tanjung Malim ni ada wayang atau tak ada shopping mall tau. Paling dekat Ion lah. Jadi sebenarnya kami warga-warga Tanjung Malim ni selalu datang ke Ion Rawang lah. Kat situ ada wayang, tengok dengan adik-adik. Dekat Tanjung Malim ke Rawang? Tak dekat, Jauh tapi sebenarnya. itulah paling dekat. Agak jauh, dekat sejam. Tapi itu entertainment ni paling dekat lah. Dengan Ipoh lagi jauh lah, KL lagi dekat. So orang pergi ke Aeon Rawang. So kawasan-kawasan Rawang atau Selayang ni lah, tempat-tempat kita dapatkan entertainment sebenarnya. Menarik lah intro aku. Serius? Itu mondok tu. Oh, kau tak tahu Tanjung Malim tak ada banyak entertainment lah sebenarnya. Pernah pergi Tanjung Malim tapi rasa jauh. Memang jauh. Rasa jauh lah. Memang jauh. Tak sanggup tak tengok wayang datang sini. Ya, tapi itulah orang Tanjung Malim macam itulah. Jadi rakyat Tanjung Malim KR kan. Buatlah wayang. Tapi suka dah cerita pasal kat Tanjung Malim. Nak tahu kau belajar pula. Okay.
Saya belajar dekat sekolah. Dekat sekolah ni dulu viral tau. Dia viral sebab ikan tenggiri. Musim kat masak mana? turun. Kat Okey, aku tinggi. tahu. Ah, Sekolah marah. kat mana? Jangan cakap sekolah Sains Puteri. Okey. Okay, ada seorang buat orang tu marah pasal kategori lah. Faham. Faham. Kat mana? Aku pernah sekolah tu. Mana Sam Taipei. Taiping. Kau belajar situ? Ya. Oh. Form 4, Form 5. So kau makan lah ikan tenggiri dia. Tak, waktu aku elok sekarang lah tak elok kan. Okey, faham. Kemudian masuk asasi undang-undang kat UiTM Dengkil. Dan lepas tu pergi UM lah. Ambil law. Lepas daripada law, terus kena colik dengan Fahmi Fazil. Kerja dengan YB atas kerelaan lah kan. Dan sekarang dengan YB Akmal sebagai pegawai tuan-tuan khas Timbalan Menteri Peralatan Tenaga. Dan biasa orang law ni dia chambering lah. Tapi aku tak sempat chambering lah. So nantilah suatu masa. Menarik cerita kau. Mana menarik. Sebab Aduh. tak apa sih, sebab law ni tak semua orang akan praktis, tak semua akan pergi untuk praktis lah. Ada yang masuk in-house, ada yang lari bidang pun banyak. Tapi dia FOMO tau. Dia fear of missing out. Kau tengok kawan-kawan semua duduk sana sini sembang dalam grup pun cakap benda tu, mana kita faham kan. Faham? Cakap pasal JID lah. Tadi tengah gaduh pasal JID apa semua. Manalah aku tahu ambil part apa-apa. Tapi basically kalau kita daripada law school keluar kan, kita rasa macam wow, sonok member practice. Tapi kalau tanya member practice tu, siap aku nak keluar. Tak larat lah. Tak larat. Sebab tu ramai masuk in-house. Jadi legal advisor mana-mana company kan. Tapi Zik, aku nak kenal lagi kau sikit lagi Zik. Okay, boleh. Sikit lagi biar penonton-penonton kita tahu benda ni. Kau dah kahwin ke belum? Dan jika tidak, bila plan ni? Relax lu. Sekarang ni Sebab aku tanya ni, sebab Amir tahun depan. Amir 97 kan. Aku 97. Saya 98. Kalau Amir tahun depan, saya 2 tahun lagi. Afiq 3 tahun lagi. Ya betul. Aku 99. Dia sebenarnya kalau nak jawapan selamat senang tahun depan. Tahun bila tak tahu, tapi tahun depan. Sebab kalau pergi tahun depan dekat kan. Bijak kat kau Itu biasa jawapan aku daripada dulu. Okay, clear. Kita dah kenal Aziz Asfar. Dan Aziz Asfar bekerja dengan Badan Menteri sekarang. Tapi sekarang ni, kita buat sesi special. Sesi kali ni, biasa sesi yang sebelum ni, kita random. Kadang-kadang kita masuk politik dulu. Kadang-kadang kita masuk isu dasar dulu. Kadang-kadang kita masuk isu semasa. Tapi kali ni, kita nak buka sesi baru, sesi gosip politik. Gosip. Kita memusuh orang ni sebab aku tahu Amir paling sayang orang ni. Dr. Akmal Saleh. Yang buruk. Amir memang paling sayang. Dia sayang Dr. Akmal, nombor 2 Syed Saddiq, nombor 3 Wan Faisal. Ada tambah 4. Aku dah backup Sanusi. Sanusi ya. Dah memang top tank tau. Kau memang power lebih dah bidang Yang gosip. buruk semua kat aku kat sini. Aku tak pernah, aku tak backup. Okay. So gosip kali ni, make simple gila. Aku nak masuk kat Aziz dulu. Aziz, Dr. Akmal kalau kita tengok dalam structure politik, kau pun aku rasa duduk dalam industri politik. Industri. Industri. Style sikit. Dunia politik. Industri. Not bad lah. Tapi kau rasa apa yang Dr. Akmal buat dia? Berfokuskan satu benda iaitu nama dia saja, atau dia betul-betul nak memperjuangkan Melayu? Sebab semua isu yang Ketua Pemuda UMNO sekarang bawa, yang lepas kau bawa isu ikan tenggiri, yang tahun ni Kan Faz bawa isu kahwin non-Muslim. ada, tapi sekarang famous ni ikan tenggiri dia. Oh, okay. Lepas. Bukan yang lepas. Dr. Ashraf. Dr. Ashraf sekarang ikat tenggiri dia lah. Yeah. So sekarang Dr. Akmal Salim famous gila dengan isu berkaitan dengan Resi pergaduhan Melayu. Kalau nampak Cina sikit memang anti. Aku rasa nanti dia akan tembak agak sebab ramai askar Cina pergi Penang. Senyap. Dia tak macam ni. Tak bisa. Dia tengok ahli politik ni kalau dia nak serang isu, dia tengok siapa yang nak serang. Kalau dia dah 4-5 orang serang, dia masuk lambat. Jadi macam itulah kan. So macam mana Zik? Apa kau rasa Zik pasal Dr. Akmal? You share sikit. Aku nak mendengar. Agaknya lah Amir, Kenapa dia buat macam tu? Wah. Tak tanya Amir pula. Wah, dia dah Aku dah cerita benda dulu Zik. Aku nampak di sudut politik Akmal nak go parlimen. Menarik. Okay,
Akmal dia bahagian Jasin Yasin. kan. Dia ketua pemuda UMNO Jasin ke timbalan ketua bahagian. Dia jadi jawatan besar juga dalam UMNO Jasin. Yeah. Okay, so Jasin kita tahu dalam parlimen PN kan. So Jasin sekarang dia, tapi dia punya don dalam parlimen Jasin masih lagi PN. So dia rasa macam kalau dia go, dia macam ada chance untuk menang lah. So pandangan aku macam ni, Akmal adalah antara ketua pemuda UMNO yang paling tak glamour lah. Contoh kita dulu ada ketua pemuda UMNO, at least lah Menteri Belia dan Sukan, at least ahli parlimen, at least Menteri Besar. Dia Adun dan Esko je kan. So dia nak kena hypekan nama dia untuk pergi ke parlimen. Sebab UMNO kan dia ada sistem lobby-melobi dan sebagainya ni. Yeah. So Hai, banyak tahu pasal UMNO lah. Lobby-melobi. lobby-melobi pas dalam untuk nak naik ni. So dia nak kena, dan dia ada pesaing dia juga, ketua bahagian lah apalah semua kan. So untuk dia nak naik, dia kena hypekan nama dia sebagai pejuang Melayu. Sebab Jasin majoriti Melayu kan. So kawasan tu pula PN pegang. So dia nak kena jadi lebih akram Melayu daripada Pak Syekh yang seorang kat dalam parlimen tu, yang Pasir Keban tu. Apa nama dia aku lupa. Jasin tu lah. Di parlimen Jasin tu. Okay, so so basically bila dia nak naik, dia tahu dia punya populariti dekat Melaka pun dia ada pesaing, which is Adun Duyung. Okay, so kalau katalah untuk next PRU akan datang, UMNO nak letakkan calon untuk parlimen Jasin kan. Di Melaka sendiri dia ada pesaing yang dari segi populariti. Aku tak kata Adun Duyung tu dia fake ke tak, aku tak rasa itu. Sebab tu memang karakter dia, which is kita kena puji jugalah sikit kat dia. Dia memang buat kerja. So Akmal nampak dia nak nampak dia terpaling buat kerja. Sebab tu dia pergi sekolah agama maki-maki ustaz. Ingat tak yang video dia tak ada kursi. So macam-macam benda dia buat untuk naikkan nama dia. So once dia dah ada populariti kat situ, dia boleh go untuk lobby untuk dapatkan jawatan sebagai calon ahli parlimen lah. So dia boleh go parlimen. So tu matlamat dia sebenarnya. Sebab tu dia hype. Kalau kau tengok asalnya Akmal ni, waktu dia bertanding ketua pemuda UMNO, dia nobody pun, tak ada apa-apa pun, dia just Adun je. Adun yang baru menang berapa tahun, setahun lebih. Dia first time Adun lah. First time Adun. So basically dia macam, aku ni tak siapa-siapa, tiba-tiba menang jawatan ketua pemuda. Sebab partner dia waktu tu Hairi Mat Shah, Adun Johor tu kan. So dia ada strong candidate lah kat situ. Siapa lawan dia tak ingat. So basically bila dia menang, dia macam nobody tau. UMNO pula tengah down. Siapa lawan Hairi? Alumni UKM kan? Bukan. Pak An kau dengar? Betul, Naib. Naib. Pak An. Ni Hairi Timbalan. Timbalan Kan ketua. dua. Tak pasti lah ni. Pak An Naib. Seingat aku Naib. Naik. Sebab dia ada banyak nama sekali. Dia Pak An satu poll dengan anak Najib. Tak silap aku. Okay. So basically untuk dia dengan Hairi, tag team yang kuat. Tapi bila dia dah naik, dia just nobody tau. So dia nak naikkan nama dia, dia terpaksa buat macam tu. Itu apa yang aku nampak lah. Apa yang kau nampak Zik? Tak ada lagi ni. Kau dah berlari tadi. Macam mana? Tak ada lah. Tak, tapi betul lah tak. Macam tu cara ahli politik buat profiling. Sebenarnya kalau tengok pun, orang-orang yang nobody, contohnya, contohlah Akmal Nasir pun contoh. Dia tak ada siapa pun. Tapi sebab satu-satu orang, dia masuk sewaktu parti tu ditubuhkan, contohnya macam Anwar Ibrahim, Rafizi. Jadi bila dia masuk waktu parti tu penubuhan, dia tu selit sekali lah kan, dan digerakkan. Tapi orang baru bila nak masuk, cabaran dia adalah kau siapa? Unless kau influencer atau apa-apa lah. Jadi caranya memang untuk orang panggil buat profiling lah. So kena fokus niche issue apa. Kalau Akmal Nasir tu dia duduk, dia lah yang bongkarkan apa ni yang isu DB semua. bukan main golf tu. Main golf golf course apa ni tabung haji Yapim Yapim punya isu tabung haji punya main golf tu. Betul, yang zaman, ada golf course zaman Najib. Ya betul. Siapa ni Jamil Khair kan. Jamil Khair. Dia lah, memang dia sendirilah yang buat PC apa semua. Jadi orang tengok dia ni yalah selari dengan Rafizi, tapi buat juga pendedahan macam tu. Jadi dia nak dikenali, dia ni sebagai apa kan, apa orang kenal dia ni, berjuangkan apalah. Tapi itulah, kita tak boleh lah nak benci orang sebab dia orang tu kan. Tak boleh lah benci Ahmad Saleh ke apa ke. Tapi apa yang dia bawa tu, kita faham dia nak dapatkan undi Melayu, dia terpaksa jadi
Ultra Melayu. Ultra Melayu. Macam Wan Faisal cakap lah, saya kena jadi lebih fast daripada pas. Tapi gagal lah. Ahmad Saleh berjaya, Wan Faisal gagal. Cuma kesan dia tu sebenarnya first polarisasi lah kan, kita boleh cakap. Kalau tengok UMNO pun lah, UMNO ni sepatutnya sebelum tahun 2008 dia sebenarnya satu parti yang agak sederhana. Sebab tu kita ada orang macam Rafidah Aziz yang sibuk dia cakap apa Malaysian kita perjuangkan Melayu dalam konteks Malaysia, tak boleh tinggal kaum-kaum lain. Konteks bangsa Malaysia tu lah. Yes, dan Mahathir juga yang perkenalkan konsep bangsa Malaysia. Jadi UMNO sebelum tahun 2008 dan polisi dia memang kesederhanaan, tapi tak tahu macam mana selepas tahun 2008 tu dia mungkinlah dia menggunakan benda itu untuk mendapatkan undi, nakut-nakutkan. Dan sekarang dia jadi makin parah. Cuma ialah kesukaran UMNO sebab UMNO ni bersama dengan DAP sekarang lah. Jadi mungkin dengan cara buat bising macam tu masih lagi dapat sokongan orang Melayu. Cuma ialah pertama apa yang dia buat tu boleh menyebabkan perpecahan polarisasi kaum. Cuma yang lebih besar bila semua isu kadang-kadang tak ada kaitan ataupun agak jauh dengan substance Melayu Islam. Contohnya berkaitan dengan isu persijilan halal. Apa yang Teresa kau cakap contohnya, sorry pandangan aku. Dia cuma kenapa kita nak impose persijilan halal ni secara terus. Macam tu je. Wajibkan semua. Walaupun kita faham lah sijil halal Malaysia ni antara terbaik di dunia apa semua. Tapi kenyataan yang dikeluarkan Menteri Agama sebelum itu seolah-olah macam buat terus. Dan apa yang Teresa bangkitkan ni bukannya dia kata tak naklah sijil halal, tak payahlah. Dia bukan isu sijil, dia isu pelaksanaan. Di isu pelaksanaan. Dan yang sokong juga macam Azman Abidin, Supol, PM, orang yang pernah buka kedai makan apa semua. Maksudnya walaupun dia tu halal ni memang bagus, tapi dia ada juga adalah pandangan lain kan. Dan kalau betul Ahmad Saleh ni nak lawan isu berkaitan dengan halal, pergilah bantah atas substance halal tu. Tapi apa yang dia cakap dekat report polis, saya sanggup pergi mahkamah untuk mempertahankan Melayu Islam lah, macam tu pula lah. Apa maksudnya benda yang tak ada kaitan dengan Melayu Islam pun dia jadi tarik. Jadi kesan itu dia sebenarnya bukannya menguatkan jati orang Melayu, dia melemahkanlah jati diri orang Melayu kita ni. Dalam keadaan kita nak bersaing dalam dunia global, tapi global macam bombastik sangat. Tapi macam dunia sekarang ni susah lah. Ya, betul. Nak dapat kerja susah. Kalau kau pergi kerja kat Intel, mana ada orang kata disebabkan you Melayu, kita tak boleh kritik you ataupun kritik tu kurang sikit lah. Dunia ni kasar. Kalau kau tak perform atau ada masalah, gasar je. Kalau polisi tu tak betul, kau cakap lah ada kelemahan. Takkanlah sebab ini ada kaitan sikit dengan Melayu Islam kita tak boleh sentuh. Bukanlah kita kata kena kurang sensitif atau tak sensitif. Masalahnya bukan status quo Melayu Islam tu yang dicabar. Yang dicabar tu adalah pelaksanaan ataupun benda-benda yang berkaitan dengan substance isu sijil halal tu. Bukannya status quo dia nak nafikan atau tak. Jadi kalau benda macam ni, anak Melayu kita ni dimanjakan. Seolah-olah mereka ni rasa mesej moral dia selepas ini kalau ada isu apa-apa pelaksanaan halal ke, isu lain ke, ialah mungkin ada sikit kaitan Melayu Islam, boleh sentuh langsung. Padahal benda tu bagi kesan kepada ekonomi, kepada how business run, dan akhirnya macam manja anak-anak Melayu kita ni. Bukannya boleh bantu untuk kuatkan jati diri kita, tapi melemahkan lagi. Tapi naratif dia, kau tak nampak Ahmad Saleh ni cuma nak ambil naratif yang mudah. Dia nak menjumukkan pemikiran orang Melayu. Yalah. Dengan tiket yang kau sedar kalau kau setus sikit tiket Melayu atau kota Bumi Putar akan triggerkan semua ada fan, ada base lah kan. Cara kita nak dapatkan sokongan pun, kalau kita cakap tentang alam sekitar, NGO adalah, tapi tu berapa ramai yang suka berbanding kita cakap dengan isu Melayu Islam. Tapi again lah, kita kalau nak main isu pun kena secara bertanggungjawab lah. Ada setengah benda
contoh macam Rafizi bercakap kan, oh kalau kerajaan nak senang, bagi je lah duit seorang 1 juta seorang, tapi bankrupt lah negara ni, inflasi apa semua. Ya. Jadi nak main isu pun faham, ada certain group tu group paling senang nak dapat. Cakap Melayu Islam, okay, confirm 40% Melayu contoh lah kan, dapat. Tak payah susah-susah, tak payah buat program apa, tak payahlah nak buat apa, bagi bantuan lah apa, main je Melayu Islam tiap-tiap hari dapat undi kan. Tapi kalau benda tu boleh rosakkan negara ni, boleh buatkan anak Melayu kita apa masuk longkang semua, what for? That's a good point. Tapi see, kau tak rasa pencetuh konflik yang kita tak ke depan adalah kita ada politician yang suka main benda yang membodohkan rakyat ni. Itulah nak buat macam mana kan. Unfortunately ada politician tu, tapi susah juga kan. Kadang-kadang dia kata kata Harapan pun dulu suka cakap macam ni. Ada pemimpin DAP pun cakap benda-benda berkaitan dengan 3R dan sebagainya. Jadi benda ni macam kena sama-sama sedar kan. Bukan salah satu kumpulan je, tapi dalam perkembangan sekarang ni kemarahan, orang kata apa ni, sentimen Melayu Islam yang agak melampau dalam keadaan bukan status quo yang diusik, bukannya kita nak hapuskan atau nak kurangkan kota ke apa, dan benda kaitan pun tapi masih lagi disentuh. Jadi susah sikit lah. Clear. Aku rasa pasal aku masalah ni is good point untuk tengok, tapi bukan aku masalah. Aku tambah sikit boleh? Boleh sikit. Okay. Aku pasal Akmal ni satu lagi pandangan aku ialah, Asal kau sayang dia? Tak. Okay. Come on, aku dah maki dia banyak kali kot. Kalau bukan. Kau jangan hati orang WhatsApp kau ni. Ha? Orang tahu DM kat IG kau. Cukup lah. UMNO siswa attack aku. Macam ni, pada pandangan aku, Dr. Akmal ni dia ada satu konsep, bad marketing is a good marketing. Dia profilingkan diri dia sebagai dalam bad marketing. Dia marketkan diri dia sebagai aturan Malay supaya dia dapat undi. Tapi dia kena faham juga tau, kau buat profiling macam ni, kau takkan kekal lama. Berapa ramai orang yang buat profiling melalui karakter yang agak racist yang boleh bertahan sampai kesudah? Tak ada. Yang ada pun mungkin Presiden PAS lah. Mungkin tak. Itu pun dia tune. Dulu DAP kawan kita, lepas tu MCA kawan kita, sekarang gerakan kawan kita, dia tune. Akmal tak tahu boleh tune ke tak. So dia kena belajar agak dengan Tuan Guru JD. Dia kena berguru lah. Kena berguru lah. Dia mungkin jenis lah main isu, lepas tu parlimen sesi depan jadi menteri, diam lah, buatlah kerja. Dia senang, easy mat. Macam dulu Akmal dia punya style, first dulu dia masa naikkan isu masa awal-awal kita gabung perpaduan. Ingat tak ada convention pemuda perpaduan? Dia minta maaf pasal dia attack Amanah. Dia kata apa Dia attack kata ni latihan politik banyak dalam Kementerian Pertanian. Dia cakap pasal latihan politik kan. Lepas tu bila dah pergi convention ramai, saya minta maaf lah. Lepas tu buat lagi. Kena maki, minta maaf, buat lagi. Tu style dia. Tapi orang kat bawah dah nampak dia ni macam, aku ni dia ni aturan Malay, so kita harapan untuk pertahankan agama, bangsa dan negara lah. Tapi at the end of the day, aku tahu cakap perkataan ni yang bullshit lah. Basically memang bullshit lah. Sebab at the end of the day, kau tak boleh nafikan setiap kaum, setiap parti kadang-kadang ada chauvinis. Chauvinis ni kat mana-mana dia. Cuma kita ni yang majoriti yang tak chauvinis ni, kita kena senyapkan puak ni. Sebab kau cakap tadi kan, orang macam ni kata tak ada dalam politik. Ya betul, aku tak boleh nafikan. Tapi kita ni yang ada dalam yang mana orang ramai ni, kita kena make sure yang dia ni cakap dengan cara orang macam ni, kalau tak ada demand dia tak bercakap. Tahu? Contoh demand sekarang banyak, aku kan nak burukkan, tapi Pantai Timur, kau pergi Pantai Timur, kau jual modal ni memang laku. So that's mean ada demand. Nak hapuskan benda tu, mindset tu kena datang daripada pendidikan kita. So benda tu yang banyak benda kita kena ubah, baru kita boleh stop all this kind of politician yang chauvinis macam ni. Tapi cuba kita bayangkan aku bawa naratif ni lagi menarik sikit. Perasan tak, semua yang pemuda-pemuda sekarang ni semua tak pernah dapat level wow lagi. Wow level, maksudnya tak dapat 5 bintang lagi. Siapa kata pemuda-pemuda PAS, pemuda Amanah, pemuda DAP, pemuda PKR, pemuda muda, tak ada pemuda lah, dia sadik lah. Yang ada kita boleh kata dia dapat 5 bintang. Ya, 5 bintang maksudnya dari segi apa? Dari segi performance, dari segi idea, dari segi keseimbangan. Memang tak ada. So kalau kita tengok sekarang tak ada, macam mana nak tengok masa depan? Soalan aku.
Macam contoh dulu zaman muda pemimpin sekarang lah zaman muda dulu kita tengok ada Datuk Seri Anwar, PAS dulu ada arwah Ustaz Fazino kan. So orang yang ada otak, banyak orang yang ada otak. Tapi itulah kerisauan jugalah pada pemimpin muda kita tengok pemuda UMNO macam ni, pemuda PAS Qazaf. Payah payah nak berak macam tu. Tapi susah juga kalau yalah, terutama jadi kerajaan ni kan, nak cari sebenarnya behavior sebagai sayap sayap pemuda parti politik kerajaan, kau kena behave macam mana sebenarnya. Takkan kau nak, sebab yalah psyche anak muda ni rebel, melawan, kena garang. Tapi kalau orang jadi sayap pemuda parti pemerintah, terutama macam PKR, macam mana pembawaan dia sebenarnya? Takkan dia nak maki Datuk Seri Anwar Ibrahim? Tak boleh. Itu soalan besar. Macam mana? Pandangan aku macam ni lah. Contoh ni aku mungkin agak kontroversi sikit aku sebut benda ni. Ketua-ketua pemuda parti-parti ada dalam perpaduan ni, bagi aku diorang tak agresif sebagai penyampai maklumat kepada orang bawah. Sebab tu banyak maklumat, contoh Kau rasa penyampai maklumat cukup enough untuk dapat perform? Bukan soal tu. Tahu, kita ni sebagai kita ni dalam sayap parti kan, sebagai pemuda, selain daripada kita nak perform untuk kalau kita jadi menteri ke apa, kita juga ada tanggungjawab hakiki untuk memahamkan yang anak-anak muda kat bawah apa kerajaan tengah buat. Tahu. So kalau kita gagal untuk menerangkan, kita jadi pembangkang dulu, kita boleh agresif. Tapi jadi kerajaan kita tak boleh agresif macam tu. Tapi macam mana kita nak tune kita punya mood agresif tu dengan cara kita being agresif to explain to orang kat bawah apa kerajaan tengah buat, so orang faham. Contoh aku bagi penyasaran subsidi, contoh lagi kota matrikulasi ataupun isu-isu mahasiswa. Benda-benda tu aku yakin kalaulah parti-parti pemuda yang ada dalam kajian perpaduan ni, utamanya PKR, Amanah, DAP, boleh turun ke bawah dan terangkan, I don't think it's a big issue dan kita nampak dia perform. Tahu, selain daripada pelaksanaan, sebab kau kena bezakan juga. Dia sebagai menteri, dia pembuat dasar. Dia pembuat dasar apa polisi kerajaan. And to execute adalah pegawai-pegawai. Tetapi untuk menerangkan, dia sendiri kena take part. Kalau dia take part, payah. Itu pada pandangan aku. Betul. Clear. Tapi aku nak bagi gosip ni lebih menarik kan. Gitu. Siapa pula? Aku tak apa-apa. Aku tak nak petik apa. Tapi gosip ni lebih menarik. Kau tak nampak yang 5 bintang, tapi aku nampak yang 4 bintang. 4 bintang ni orang ni memang dah kena tendang daripada UMNO. Itu Syahri Hamdan. Aku nampak dia ada karisma yang 4 bintang yang boleh pergi. Dari segi respon dia, walaupun nak kata waktu dia jadi penasihat ekonomi kepada Perdana Menteri Ismail Sabri macam nak penasihat 20 sen, tak buat apa-apa sangat. Ketua Penerangan UMNO Malaysia tau. So nampak dia tak perform. Tapi lepas dia keluar pada UMNO ni, be honest, jujur aku nampak dia ada that kind of otak yang berleli. Itu di mata aku lah penguasaan dia. KJ dah keluar pun nampak macam ada otak tak? Dalam macam tak ada otak. Dia kena keluar tu. Oh, kau rasa? Itu pandangan aku. Kena tengok dia perjuangkan apa lah. Aku rasa yelah, nak cakap macam mana kita nak nilai ketua pemuda tu berjaya ke tak waktu tenure dia tu adalah apa legasi dia lah. Tapi legasi pemuda ni bukannya kau nak kena buat polisi apa. Kau kena memperjuangkan something. Ada masalah, problem statement apa, dan kau loud dengan benda tu. Rasa sebenarnya kalau boleh cakap lah, mungkin masalah berjaya dalam benda ni lah. So problem statement dia adalah Melayu terancam, walaupun pada kita tak lah kan, tapi ada grup yang mengimani benda ini. Dan dia sedang menyuarakan benda ini dengan lantang sampai di epita kecut kena kat seksis, kecut dah jadi berjaya lah. Jadi untuk PKR, kalau Syaril nak pergi pun, apa yang dia nak perjuangkan? Apa dia punya legacy dia? Sepatutnya pemuda sayap kerajaan ni banyak isu macam apa Amir cakap tadi, ialah isu-isu berkaitan dengan ekonomi semua. Tapi anak muda yang paling keras sekali adalah
soal ekonomi dia, gaji dia. Jadi kalaulah ada pemuda yang boleh craftkan dia punya message dan kita panggil konsisten, cakap je pasal benda tu. Kalau ada MEF tentang dasar gaji progresif, pergi serang MEF, pergi hantar memo contohnya. Barulah orang tengok, oh betul, serius. Kerajaan dah buat, tapi kita pemuda, kita jadi pembesar suara. Bukanlah sekadar buat poster ataupun kita sekadar cakap, oh kerajaan dah buat ni, kerajaan buat itu. Tapi kita tunjuk kesungguhan yang benda ni bukan senang nak buat. Tapi kita push, sebagai pemuda kita push. Tapi cakap senang lah. Cakap senang lah. Aku tak boleh cakap lebih sebab aku kena mak lagi sekali yang. Kadang banyak kali aku kena mak. Tapi pemuda PAS tak hidup. Siapa ketua pemuda PAS? Afnan. Sorry. Afnan? Oh, kau jemaah dia dulu. Baik. Itu cerita lama lah. Afnan Mimi. So, apa dia buat? Kalau aku jadi dia Ahli Parlimen Al-Star yang macam tu lah. Dia bekas Supol Sanusi lah kan. dia bekas support selalu. Bekas Supal Sanusi, betul. So, Mama nak Tapi jaga. dia lah yang keluarkan kenyataan Kazaf yang baru-baru ni kan. Betul, Yang betul. orang duk kait Sebab dia pun baru jadi dia baru jadi ketua pemuda PAS. bapak dia siapa ni? Imam Masjid Negara dulu kan. Imam Masjid kan. Taib Azamuddin kan. Taib Azamuddin, betul. Mempertahankan Anwar Ibrahim. Anak dia yang tuduh Kazaf kat Anwar Ibrahim. Dia macam Oh. irony. Itu Datuk Seri Umum waktu speech dia dekat tu. Oh. Tu speech dia, bapak-bapak kamu yang pertahankan saya ni, kamu yang duduk memfitnah. Aku tahu story dia. So, apa dia buat sekarang ni? Kau ada update lah sebagai jemaah dia. Wow. Lancang tuduhan itu ya. Panjangnya benda ni. Panjang pun Tak apa layan ni. Okay. Aku as for now PAS senyap lah as usual lah. PAS akan senyap kalau tak ada isu resis. Apa lu tujuh PAS sebenarnya? Tanya Abel je dia buat. Apa yang dia buat? Boleh kata fakir kot. Okay, PAS ni bagi aku Dah macam Jacob PAS kau. hai. Penerangan PAS lah. Pasal-pasal aku necap Aku Jabatan Penerangan kau PAS. study bidang PAS ni. Aku Tak. dah lama PAS dia sentiasa ada satu idea untuk negara Islam tu daripada dulu lagi. Cuma dia akan tune mengikut siapa partner dia. Contoh macam dengan DAP dengan PKR dulu, negara kebajikan berdasarkan syariat Islam. Keluar daripada Pakatan Rakyat jadi negara sejahtera. PA2 Gagasan sejahtera kan. Gagasan sejahtera. Kemudian Melayu Islam. Tapi dia akan maintain dengan konsep negara Islam tu. Cuma dia akan tune. Dan PAS dia akan tetap dengan konsep bila tu fakir macam kita pernah selalu cakap dalam podcast sebelum ni aku dengan Zaid selalu cakap. Dia akan apa-apa pun at the end of the day, kalau kata contoh PAS jadi kerajaan persekutuan pun, Perdana Menteri masih lagi di bawah arahan daripada Majlis Syura. Macam mana Iran ada presiden tetapi dia kena ikut daripada Ayatollah Khamenei juga. so macam ada macam style tu. Tapi tak apa, aku rasa kita rehat sini. Before kita rehat ni, boleh tak aku tanya simple soalan? Semua kena jawab ni, termasuk aku. Boleh tak pilih seorang ahli politician Malaysia atau luar negara yang korang idola seorang only? Aku Arwah Rayhan Tun Razak. Tun Razak Baru nak cakap. Jawapan sama lah. Bapak tenang ni. Buat kerja. Bapak senang. Kan Seronok kan. Tetamu Nak kita selain explain jawab reason kan? ke? kali ni. Nak kena bagi reason tak? Reason. Sebab satu, arwah pimpin negara dalam keadaan dia nak meninggal. Oh, kau tengok cerita Putra tu ke? Bukan tak, betul. kau kena tengok kau kena tengok ada National Geographic ke apa yang ada cerita Dia pasal sakit tu. dia sakit tu. Dia disahkan leukemia waktu sebelum 13 Mei. Sebelum dia jadi Perdana Menteri pun. So dia jadi Perdana Menteri tu sebenarnya tahap untuk dia hidup tu, doktor bagi dia waktu dia detect leukemia, doktor kata dia hidup lagi 2 tahun je. Dia angkat sumpah Perdana Menteri waktu 2 tahun tu dah habis lah. So dia dah tinggal nyawa-nyawa ikan sebenarnya. Tapi dah keadaan nyawa ikan dah asal ekonomi baru. Dia boleh harmonikan negara. Dia boleh mula wujudkan balik pembangunan. And yang paling penting sekali, dia ada peluang untuk jadi diktator, tapi dia memilih untuk meletakkan Malaysia dalam landasan demokrasi. Itu benda paling aku respect.
Dan words dia aku paling respect, dia cakap, aku tak boleh percaya diri aku, and even aku boleh percaya diri aku sendiri pun untuk mentadbir seorang, bolehkah aku percaya orang sekeliling aku? Maksudnya dia kata, dia nak cakap kat sini, dalam dunia politik ni, kalau kau kat atas, akan banyak orang sekeliling kau, penasihat ni akan memusnahkan kau. Kau nak percaya dia? Tak. Bagi balik kuasa tu kepada ahli parlimen, bagi balik kuasa tu pada rakyat untuk pilih, dan kita akan bahas dalam Dewan Rakyat apa-apa isu rakyat. Di saat dia tu dah nak sakaratul maut dah tu, tapi dia masih boleh takbir negara. And dia diugut bunuh banyak kali dengan komunis. Ketua polis negara kena tembak zaman dia. Banyak polis-polis kena tembak, pegawai polis tinggi kena tembak zaman dia. Dia pun dapat ugutan bunuh juga. Tapi at the end dia mati sebab leukemia tu lah. So aku respect dia lah. Kalau dia hidup lama, aku tak rasa Mahathir akan jadi Perdana Menteri yang perform. Itu pada pandangan aku. Zik, Dia sediakan foundation yang kita rasa sampai sekarang lah. Orang kata Mahathir apa semua. Tapi bukanlah nak cakap apa kan. Perdana Menteri sebelum dia tu ada lebih pendekatan yang business as usual. Selepas negara merdeka, dia tak ada usaha yang agak radikal untuk memajukan negara lah. I mean, negara baru merdeka, jadi sepatutnya kita agresif lah. Jadi dalam keadaan 6 tahun yang macam apa Amir cakap tadi tu, dalam keadaan bertarung kesihatan, dia kena kejar pace 14 tahun yang dah ditinggalkan hasil daripada benda cara business as usual yang sebelum tu. Bukan untuk diskredit Perdana Menteri sebelum tu, tapi keadaan ekonomi ataupun sosioekonomi yang mencabar tu kena cepat tau, kena cepat pick up. Tapi dia lah yang buat kan, dengan dasar ekonomi baru. Walaupun hasrat tu tak adalah kita capai, tapi bukan salah dia. Dasar ekonomi baru tu pun kan, hasrat dia untuk bantu orang yang memerlukan. Sebenarnya tak kira bangsa lah, Tak kira apa kaum pun. tak kira kaum. Cuma bila as the time come, orang-orang UMNO lain guna untuk apa, kempen pemilihan apa semua. Jadi mesej tu dah jadi rojak dengan apa ni, kronisme sebagainya. Jadi hasil dia punya hasrat tu tak ni lah. Dan kenapa Tun Razak ni dia ada vision yang sebenarnya agak kuat jauh, mungkin sebab penasihat-penasihat dia ni yang mungkin orang panggil apa, sosialis sikit. Betul. Kan. In fact kalau saya boleh cerita idea apa Ismail Sabri lah sebagai PM awal-awalnya kan, ada orang datang untuk bagi cadangan supaya Ismail Sabri ni jadi Tun Razak yang kedua, dengan melekat orang-orang yang berfikiran sosialis di keliling dia. Sebab itu kita ada satu parti yang dinamakan Parti Kuasa Rakyat yang ditubuhkan oleh abang dia, Kamar Zaman Yaakob. Presiden AMSU tahun tak ingat bila. Awal 70-an lah. So idea dia tu lah. Cuma yalah, kadang-kadang idea tu Idea bagus, tapi lah. political party dia tak setuju. Buat sokongan pun bergantung dengan PN dan semua lah kan. Tapi that just a side story lah. Mungkin orang tak tahu kan. Story yang bagus. Okay, hari itu kan kita stop kat sini dan kita jumpa untuk sesi kedua. Okay. Alright.